Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan perlawanan UEFA Nations League. Belgium tewas 1-2 kepada pasukan Perancis. Itali berlasak Israel 4-1. Bosnia tewas 2-0 kepada pasukan Hungary. Jerman menang tipis 1-0 ke atas pasukan Belanda. Ukraine seri 1-1 dengan pasukan Czech. Iceland tewas 2-4 kepada pasukan Turki. Wales menang 1-0 ke atas pasukan Montenegro. Ronald Koeman kecewa dengan persembahan anak buah sendiri. Pengurus pasukan Belanda, Ronald Koeman, kecewa dengan persembahan anak buahnya sendiri selepas mereka tewas tipis 1-0 kepada Jerman pada awal pagi tadi. Kekalahan tersebut telah meletakkan pasukannya dalam keadaan yang tidak menentu untuk mereka layak ke pusingan seterusnya UEFA Nations League untuk musim kali ini. Koeman menyifatkan yang pasukannya itu hilang fokus daripada segala aspek sehingga menyebabkan mereka gagal untuk memberikan saingan kepada pasukan Jerman. Jerman berjaya menjadikan gol tunggal dalam perlawanan tersebut menerusi pemain pasukan Stuttgart iaitu Jamie Leveling pada minit ke-64. Leveling hampir mengejutkan pasukan Belanda dengan gol pembukaan seawal minit kedua, tetapi gol tersebut telah dibatalkan kerana offside. Jerman kini semakin selesa mendahului kumpulan 3 dengan mengumpul 10 mata. 5 mata meninggalkan pasukan Belanda di tempat kedua. Perancis kejar kedudukan Itali. Perancis berjaya mencatatkan kemenangan penting awal pagi tadi selepas mendudukkan pasukan Belgium di laman mereka sendiri dengan jaringan 2-1. Dua gol daripada Randal Colomwani iaitu pada minit ke-35 menerusi sepakan penalti dan kemudiannya pada minit ke-62 sudah cukup untuk memastikan Perancis membawa pulang 3 mata penuh. Belgium bagaimanapun berjaya memecahkan kebuntuan menerusi Louis Openda pada penghujung separuh masa pertama, tetapi ia tidak cukup untuk membangkitkan semangat rakas pasukan untuk terus bangun mencari gol kemenangan. Yuri Tielemans hampir meletakkan pasukan Belgium di depan, tetapi gagal menyempurnakan sepakan penalti yang dihadapkan pada minit ke-23. Perancis bagaimanapun terpaksa menghabiskan baki 14 minit permainan dengan bermain 10 orang selepas Aurelien Tchouameni telah dilangkan kad kuning kedua. Belgium masih juga gagal untuk menggunakan kelebihan tersebut. Perancis kini 1 mata di belakang pasukan Itali yang kini sedang mendahului kumpulan dengan 10 mata jauh meninggalkan Belgium di tangga ketiga dengan 4 mata. England cuba dekati Pep Guardiola. Persatuan Bola Sepak England dilaporkan telah cuba menghubungi Pep Guardiola untuk memberikan tawaran bagi menggalas tanggungjawab sebagai pengurus pasukan England yang baru. England yang masih belum mempunyai pengganti kepada Gareth Southgate yang telah meletakkan jawatan sebab saja kejohanan Euro berakhir, telah mempunyai beberapa nama besar dalam senarai mereka. Masa depan yang tidak menentu Pep Guardiola bersama dengan pasukan Manchester City pada ketika ini juga menjadi kesempatan terbesar untuk mereka ambil bagi mengembalikan semula zaman kegemilangan England yang kali terakhir berjaya menjulang trofi Piala Dunia pada tahun 1966 yang lalu. City masih lagi dengan pendirian mereka iaitu mahu mengekalkan Pep Guardiola selama yang mungkin. Tetapi pengurus itu sendiri sudah mula memberikan bayangan yang musim ini bakal menjadi musim terakhir buatnya. Kukurea kecewa pengadil berat sebelah terhadap dirinya. Pemain pertahanan pasukan Chelsea, Marc Cucurella, telah mengeluarkan kenyataan di mana dia tidak merasakan yang pengadil di England telah bertindak berat sebelah terhadap dirinya. Cucurella juga merupakan sebahagian daripada pemain pasukan Sepanyol yang berjaya mendudukkan pasukan England di final Euro tempoh hari. Telah dikenakan pergantungan satu perlawanan selepas dia mengumpul sejumlah 5 kad kuning dan ianya bermakna dia akan terlepas asing menentang Liverpool pada hujung minggu nanti. Cucurella melihat perkara tersebut sebagai satu balas dendam terhadap dirinya kerana dia telah menggagalkan impian England untuk memenangi salah satu trofi utama Eropah buat kali pertama dalam sejarah bola sepak mereka. Selain dirinya, Chelsea juga akan kehilangan khidmat Wesley Fofana yang juga telah digantung akibat mengumpul 5 kad kuning. Manchester United sekali lagi berdepan masalah kecederaan. Manchester United sekali lagi berdepan dengan masalah kecederaan selepas penyerang utama mereka iaitu Rasmus Højlund terpaksa diketepikan oleh pasukan Denmark selepas dia dikatakan telah mengalami kecederaan. Tindakan tersebut telah menimbulkan keresahan kepada kebanyakan peminat pasukan Manchester United kerana penyerang tersebut baru saja kembali daripada masalah kecederaan hamstring.
Hoyland hanya bermain selama 12 minit semasa mereka tewas 1-0 kepada pasukan Sepanyol pada hari Sabtu yang lalu dan telah diketepikan pada keesokan harinya, tetapi masih belum dijelaskan lagi situasi sebenar yang telah melanda pemain itu. Manchester United juga sedang menanti penjelasan daripada pasukan Denmark mengenai pemain tersebut, memandangkan mereka kini sedang melakukan persediaan untuk menyambung aksi Liga pada hujung minggu nanti. Pengurus pasukan Denmark bagaimanapun telah mengeluarkan kenyataan di mana pemain tersebut hanyalah diletakkan dalam keadaan yang berjaga-jaga dan percaya Hoyland akan kembali dalam masa yang terdekat ini. Arsenal hilang seorang lagi pemain. Arsenal dilaporkan bakal kehilangan seorang lagi pemain utama mereka selepas Brazil melaporkan dan Gabriel Martinelli telah mengalami masalah otot. Mereka sudah pun kehilangan Bukayo Saka selepas beraksi bersama dengan pasukan England dan kini ditambah pula dengan Gabriel Martinelli. Pihak pasukan Brazil juga telah mengesahkan yang pemain sayap mereka itu sedang menjalani pemeriksaan lanjut untuk mengetahui sejauh mana tahap kecederaan yang telah dialami. Brazil dijadualkan akan bertemu dengan Peru pada hari esok dan sudah pasti mereka tidak akan menyenaraikan Martinelli. Selain itu, masalah lutut yang dialami oleh Kai Havertz juga menjadi antara isu terbesar untuk pasukan Arsenal pada ketika ini, memandangkan tempoh masa yang semakin suntuk untuk kesemua pemain ini kembali cergas untuk meneruskan kempen Liga Domestik. Kita teruskan dengan jadual perlawanan UEFA Nations League untuk awal pagi esok. Poland akan beraksi menentang pasukan Croatia. Scotland akan bertemu dengan pasukan Portugal. Spanyol akan menentang Serbia. Switzerland akan bertemu dengan pasukan Denmark. Sementara itu, aksi pusingan kelayakan Piala Dunia 2026 zona Amerika Selatan yang akan berlangsung pada pagi esok bermula jam 4.30 pagi. Colombia akan menentang pasukan Chile. Jam 7 pagi pula, Paraguay akan menentang pasukan Venezuela. Pada jam 7.30 pagi, Uruguay akan bertemu dengan pasukan Ecuador. Argentina menentang pasukan Bolivia pada jam 8 pagi, manakala Brazil akan menentang Peru pada jam 8.45 pagi. Manchester United sah mahu lepaskan Anthony. Manchester United mengesahkan yang mereka mahu melepaskan pemain sayap termahal mereka iaitu Anthony menjelang bulan Januari nanti. Dua kelab daripada EPL yang sedang melihat peluang untuk cuba mendapatkan pemain tersebut adalah Crystal Palace dan juga pasukan Newcastle United. Benfica bagi amaran kepada pasukan Liverpool. Benfica mengeluarkan amaran kepada Liverpool di mana mereka berkemungkinan besar terpaksa mengeluarkan pembelanjaan sebanyak 50 juta euro jika mahu mendapatkan left back mereka iaitu Alvaro Carreras. Arsenal sertai saingan untuk dapatkan Sudakov. Arsenal diberitakan akan menyertai saingan untuk cuba mendapatkan pemain tengah pasukan Shakhtar Donetsk iaitu Georgi Sudakov. Arsenal akan bersaing dengan pasukan Tottenham, Manchester City dan juga pasukan Liverpool. Real Madrid sasarkan pemain pasukan Juventus. Real Madrid kini sedang memberikan perhatian kepada pemain fullback Juventus iaitu Andre Cambiaso yang dilihat berpotensi untuk mengganti Dani Carvajal yang cedera. Pemain tersebut juga telah ditawarkan oleh pasukan Aston Villa pada musim panas yang lalu tetapi gagal untuk dipenuhi. Manchester City mahu dapatkan semula Cole Palmer. Manchester City dilaporkan sudi untuk membayar sehingga 150 juta pound kepada pasukan Chelsea hanya kerana mahu dapatkan semula bekas pemain mereka iaitu Cole Palmer. Ianya juga sebagai salah satu persediaan mereka bagi menggantikan Kevin De Bruyne yang sudah semakin berusia pada ketika ini. Juventus berminat dengan Calvert-Lewin. Juventus dikabarkan telah menyatakan minat mereka untuk cuba mendapatkan penyerang pasukan Everton iaitu Dominic Calvert-Lewin selepas mengetahui yang kontraknya akan tamat tidak lama lagi. Newcastle United cuba alih perhatian kepada pemain pertahanan pasukan Nottingham Forest selepas kegagalan mereka untuk cuba mendapatkan pemain pertahanan Crystal Palace pada musim panas yang lalu. Newcastle United kini mengalihkan perhatian mereka untuk cuba mendapatkan pula pemain pertahanan pasukan Nottingham Forest iaitu Nikola Milenkovic. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.